Terlebih sayang, bahagia ataupun bahaya? Kami dah dapat satu jawapan di Facebook. Terima kasih. Halijah Hanif berkata, sayang-sayang bagus tu Farin dan Sugi. Tapi kalau terlebih sayang, ada muslihat pula. Hati-hati sayang, padan-padan je. Okey, sebab tu orang kata sayang ni berpada-pada. Tapi orang kata, kenapa sayang tu kan bagus? Dan ada kalanya juga, adakah sayang ni boleh memberi mudarat? Ini yang kita nak bincangkan, kita kupaskan dari topik kita pada hari ini. Terlebih sayang, bahagia atau bahaya? Bersama dengan tetamu kita di studio, Puan Suzana Ghazali, Perunding Psikologi Keluarga, dan Guaman Syari. Terima kasih Puan bersama kita hari ini. Terima kasih Puan. Okey, baik Puan Suzana. Tadi Farin bertanya kepada saya, terlebih sayang ni bahaya ataupun bahagia? Saya tak tahu jawapannya. Sebab ada seorang individu ni pernah berkata kepada saya, sayang ataupun love kan, there is no such thing as too much of love. Love is love. Okey, jadi tidak ada istilah terlebih sayang. Sayang adalah sayang. Tetapi kadang-kadang kalau terlebih sayang yang ke arah possessiveness, itu memudaratkan saya rasa. Mungkin. Jadi nak tanya Puan Suzana, bila kita cakap mengenai terlebih sayang ni, apakah sebenarnya konteksnya? Baik, terima kasih Sugi, Farin. Okey, dia kalau ikutkan akak bila dapat topik ni, akak terus teringat pepatah orang kita, orang Melayu kita kan, dia katakan bagaikan menatang minyak yang penuh. Kan? Kalau kata contoh kita bawa minyak kan, okey, ataupun kalau tak bawa minyak pula sekarang bawa air penuh satu baldi, memang penuh ngam-ngam kan. Kita nak bawa tu subhanallah payah sangat-sangat tanpa menjadikan air tu jatuh. Kita pun stres nak timbang baldi tu, okey. Kemungkinan air jatuh memang ada. Poin dia sekarang ini, kalau itu baru yang memang dah padat-padat sangat-sangat. Okey. Kalau terlebih memang dah ikutkan memang akan jadi tak berapa elok lah. Jadi menjawab soalan daripada Sugi tadi, kalau untuk akak sendiri, pengalaman akak mengendalikan kes-kes keluarga, okey, lebih 24 tahun, tak boleh terlebih sayang. Sebab bila dah terlebih tu menjadi masalah, sebab kita akan lupa untuk sayang diri kita sendiri. Sebabnya kita rasa kasih sayang kita ni terlalu besar, terlalu banyak dekat orang lain sampai kita lupa nak tengok pada diri kita sendiri. Kalau ikutkan pun kalau kita menunjuk kepada Muslim, okey, ada hadis yang sebut, okey, tidak beriman seorang kamu sehingga kamu menyayangi diri kamu seperti kerana kamu menyayangi orang lain. Maksudnya saudara kamu seperti menyayangi diri sendiri. Itu maksud adik dia. Kita ni nak kena sayang orang lain sama macam sayang diri sendiri. Jadi kena sama. Ada balance dia. Jangan duk sayang orang tu lebih sampai kita lupa diri sendiri. Sebab pengalaman akak, bila lupa diri sendiri, okey, dia akan rasa macam tak perlu menghargai dia sendiri. Jadi bila dia lupa untuk hargai diri dia sendiri, biasanya dia akan alami masalah dan derita. Ini saya suka. Sayangi diri kita dahulu. Kunci pertama dia, sayang diri kita terlebih dahulu. Melebihi dari orang lain ataupun setara. Betul. Jangan orang lain tu lebih. Okey. Tetapi bila kita cakap tentang konteks, macam saya kata tadi, bila orang kata sayang ni, Sugi kata pun awal tadi, sayang ni bagus, tak ada namanya istilah terlebih sayang dan sebagainya. Jadi katalah terlebih sayang tu bagaimana dan kat mana mudaratnya. Itu akan kita bincangkan nanti. Tapi terlebih dahulu Sugi, apa kata kita bawa perhatian penonton kepada sebuah kisah pengakuan yang kami akan kongsikan ini. Kita dengarkan. Setiap orang yang menyayangi pasti ingin disayangi kembali. Kasih sayang yang diberi mampu memberi bahagia dan juga mengukir semula senyuman. Tetapi jika terlalu menyayangi sehingga membuatkan diri merasa dianiaya, mampu memusnahkan kebahagiaan yang dibina. Itu yang berlaku kepada Fadila Abdullah, 35 tahun, yang merasa tertekan kerana si suami terlalu menyayanginya sehingga menjadikan suaminya seorang yang cemburu buta dan sanggup berkelakuan ganas terhadap dirinya dan anak-anak. Saya mendirikan rumah tangga dengan bekas suami dalam 15 tahun dan perkahwinan kami digunakan 3 orang cahaya mata. Pada awal perkahwinan, sama je kami seperti pasangan-pasangan lain. Hubungan kami sangat intim dan kami sangat sayang menyayangi. Suami saya ni seorang yang romantik sehingga kan kawan-kawan saya anggap suami saya ni macam suami contoh lah. Tapi perangai dia berubah sejak dia diberhentikan kerja dan itu menjadilah perangai dia. Sejak tahun lepas ketika saya dah start balik kerja dekat office, bekas suami saya ni selalu datang ke pejabat secara tiba-tiba, namun perangai dia berubah dan semakin menjadi-jadi.
apabila dia dah start diberhentikan kerja. Dan sejak tahun lepas ketika saya start kerja dan kembali ke pejabat, dia selalu datang office secara tiba-tiba semata-mata nak tengok sama ada saya ni ada dekat office ataupun tak. Dan kebetulan pada satu hari tu handphone saya habis bateri dan saya tak perasan, tapi saya terpaksa pulang lewat juga sebab saya ada mesyuarat sebelum nak jumpa klien esok. Saya dah start jadi fobia. So dalam keadaan ketakutan tu, saya sebenarnya dah agak suami saya akan datang ke pejabat saya. Lepas tu apa yang saya terperanjat memang betul dia datang. Dia datang je pejabat tu, dia terus pukul kawan lelaki saya tu dan dia terus minta saya berhenti kerja sebab dia nampak saya berduaan dengan lelaki tu. Tapi sebenarnya bukan berdua, kami bertiga sebenarnya. Sampai di rumah, suami dah start pukul saya, dia keluarkan kata-kata kesat kat saya depan anak-anak. Tak cukup dengan saya, anak-anak juga jadi mangsa. Tak cukup dengan saya, anak-anak juga jadi mangsa. Sampai satu tahap, saya nak pergi kedai pun dia ikut saya daripada belakang tanpa pengetahuan saya. Saya hidup dalam ketakutan dan kejadian pukul-memukul ni berlarutan hingga beberapa bulan sebelum saya ambil keputusan nak buat laporan tentang keganasan suami saya ni, sebab saya dah tak sanggup nak dipukul dan nak lihat anak-anak saya hidup dalam kesakitan. Alhamdulillah, akhirnya dia lepaskan saya dengan anak-anak. Tapi jika ni yang Allah tulis untuk saya terima dari terus hidup dengan dia. Wow, okey. Bila kita dengar kisah itu tadi, macam betul ke ada individu yang berkelakuan sebegini terhadap isterinya? Dan mungkin juga Puan Suzana ada kaitannya dengan soalan Fahrin tadi sebelum kita mendengar pengakuan itu tadi. Kalau kita dengar pengakuannya tadi, suaminya romantis, rakan-rakannya melihat suaminya sebagai perfect man, sebegitu. Tetapi pada masa yang sama, suaminya mencurigai individu itu atas nama cinta, kasih sayang. Itu terlebih sayang ke macam mana tu? Baik, dia kalau ikutkan Sugi, itu pun antara terma terlebih sayang yang bagi individu itu sebenarnya dia okey je. Untuk kita rasa macam over lah, tapi bagi dia tak ada, memang ini adalah kasih sayang aku yang suci dan tulus. So maksudnya sekarang ni dia lebih kepada merasakan orang yang dia sayang tadi sebab terlebih sayang. Bagi kita rasa macam terlebih sayang lah. Okey, bagi dia adalah orang yang memang menyayangi orang tersebut dan kasih sayang dia tu tinggi dan dia rasa itu adalah orang yang menjadi hak milik dia, di bawah lindungan dia, di bawah peliharaan dia. Tak boleh ada orang yang lain kacau. Ini yang kita panggil possessiveness. Ya, betul. Dia betul. Rasa dialah dialah segala-galanya. Betul. Orang lain memang tak boleh langsung. Hatta kalau macam sebut tadi, dia kata dah tak dapat dihubungi, pun ke call bermain kan, dan datang jadi masalah. Betul. So kalau ikutkan memang ini pernah berlaku. Even akak ada kes yang terkini baru saja berlaku bulan 9 baru ni. Okey. Suami dia tak bekerja dan suami dia memang terlalu cemburukan kepada si isteri ni, okey, sampai dia keluarkan satu taklik kalau suami isteri dia pergi kerja juga awal bulan 10 baru ni, okey, tu talak. So isteri dia ni kalau tak pergi kerja pun payah MC balik, so pergilah juga kan. Pergi hujat itulah talak. Disebabkan memang dia akan kontak. Kalau contoh katakanlah pukul 5 habis kerja, biasa 5.30 sampai rumah, tak sampai juga rumah dia akan call. Wow. Macam tadi juga pernah sekali handphone tu dah habis bateri, nak cas tak sempat, power bank pun tak bawa, okey, sampai rumah belum apa memang pam. Kenapa tak jawab call aku? So bila ditanya dengan dia, kenapa macam ni kan? Aku sayang kau lah. Aku nak pastikan kau sihat, aku nak pastikan kau selamat, kau tak pergi pada orang lain. So memang dia ada kaitan dengan cemburu jugalah. Jadi terlebih ni lah kalau ikutkan contoh macam okey lah kan. Okey, macam tu satu kes akak baru je semalam tadi, okey. Dia suami dia dah tak bersama dengan dia lama. Okey. Ini anggapan pada isteri. Kalau itu tadi anggapan pada suami, okey. Ini anggapan isteri, okey. So suami dia dah tak bersama dengan dia lama, okey. Lama ikutkan dah hampir setahun, okey. Kalau ikutkan normal pada suami memang tak normal lah. Okey, tapi memang ada isu, ada hubungan dengan wanita lain. Okey. Dan difahamkan dah berkahwin, tak apa, tak ada masalah kan. Cumanya untuk dia sendiri, okey, bila dah setahun, kalau ikutkan pada hukum syariat
syariat, okey, kalau undang kita wanita bila setahun lebih tak dapat hubungan batin daripada suami belum mufasah. Tapi si isteri ni, okey, dia rasa macam tak apalah, dia masih sayang lagi, okey. So akak tanya dengan dia, macam mana awak rasa suami awak sayang awak, okey? So dia kata pernah baru ni kereta dia baru je berlaku, kereta dia rosak, pergi bengkel. So adalah seorang lelaki macam cuba kacau dia, lelaki tu dia mengamuk. Okey, so ini satu perkara. Kalau kau memang sayang ke isteri kau, kenapa masih ada penganiayaan? So bagi lelaki ataupun wanita pun ada actually. Akak pernah berjumpa, kali ikut hari ni kita banyak bercerita lelaki, tapi akak pernah jumpa kes wanita, okey, yang dia tak bagi langsung suami dia keluar daripada rumah. Betul. Sebab suami dia ni, bagi dia sayang sangat kat suami dia. Dia takut nanti kalau suami dia keluar pada rumah, ada wanita lain yang akan suka dekat suami dia, okey. Suami dia memang tak bekerja, tak boleh buat apa, duduk di rumah sepanjang hari. Macam patung, duduk di rumah. Wow. Okay. Sampai tak bekerja, Sugi. Memang sebab dia kata dia memang dia sayang sangat-sangat, tak nak nanti kalau jadi apa-apa, sebab dia tak nak nanti suami dia bercampur dengan orang lain, nanti kalau pergi ride ke apa-apa bahaya. Dia tak nak langsung sebab dia terlalu sayangkan. Saya nasib baik puan, isteri saya bagi saya pergi keluar kerja kerja semua, alhamdulillah. Okey, tapi itulah dia cukup menarik apabila sebenarnya perkataan sayang tu digunakan untuk sebenarnya orang kata mengkaburi ataupun menyembunyikan perasaan-perasaan lain, cemburu, nak rasa posesif dan sebagainya. Okey, tak apa. Itu satu sudut tadi kita dah dengar tentang lelaki, penganiayaan ataupun maupun wanita. Tapi macam mana pula terlebihnya sayang sehingga sanggup merelakan apa jua diperlaku ke atas dirinya. Itu macam mana pula? Betul. Okey, ini pun banyak berlaku sebenarnya, Farin. Sebab tu yang awal tadi akak dah sebut, kalau kita sayang macam mana pun kena sayang diri sendiri. Okey. Kalau macam Farin sebut tadi, sanggup buat apa saja, akak pernah ada kes, okey, wanita yang sanggup dilacurkan oleh suami sendiri semata-mata atas nama taat pula. Sayang pun dia, taat pun dia. So, ini memang dari nak buat ni salah, tak buat memang dia itulah dia sebab tu, okey, dalam perkataan sekalipun dia memang tak boleh lebih. Dia kena yang biasa-biasa saja. Kan lagu Iwan ke siapa ke yang katakan yang sedang-sedang saja. Kan, so dia memang tak boleh lebih sebab everything apa-apa yang over itu memang biasanya akan memudaratkan. Okey, dan waras rasional. Saya mungkin apa yang Fahrin tanyakan, apa yang dijawab oleh Puan Suzana boleh dikaitkan dengan komen daripada Maya. Love is blind. Love yourself first before loving others. Cinta itu buta Okey. Baik. Itu pendapat dari Maya di Facebook. Saya pasti ramai juga yang pendapat masing-masing mengenai topik kita hari ini. Jadi sama-sama kita dengarkan. Silakan. Boleh memberi kebahagiaan sebab dia akan membuatkan seseorang tu lebih appreciate lah someone yang bagi macam attention yang lebih dekat pasangan tu lah. Half-half, maknanya separuh-separuh, tak nak terlampau sayang sangat, terlampau satu lagi tadi? Tak sayang sangat tu. Maknanya pertengahan lah. Jadi kita tak nak. Nanti kalau yang sayang sangat ni jadi bahaya juga kepada diri kadang-kadang kan. Kadang-kadang terover cemburu. Jadi kita pun jadi tak boleh nak buat apa. So antara pertengahan lah, sedang-sedang saja. Tapi sebenarnya dalam hubungan ni perlu ada kepercayaan lah antara satu sama lain. Okey, bagi saya lah pendapat saya. Okey, terlebih sayang ni sebenarnya dia tak salah antara suami isteri. Isteri sayang suami, suami sayang isteri. Tapi atas pengalaman saya sendiri, sayang ni sebenarnya kita tak perlu nak terlampau tunjuk sayang pada suami, 100% tunjuk sayang. Ini kadang-kadang boleh membuatkan sebagai suami dia akan rasa rimas, tak selesa kan. Kata kalau suami tu terlebih sayang, tunjuk nampaknya nak keluar dengan kawan-kawan susah, kita nak pergi minum-minum kopi-kopi dengan kawan-kawan susah, nak pergi shopping ke, perempuan kan suka kadang-kadang teman kawan-kawan pergi shopping susah. Jadi benda tu bila suami tu kalau dia terlalu sayang, dia terlalu nak mengongkong kita takkan rasa bebas. So sebenarnya macam bila terlalu sayang tu dia akan memburukkan keadaan. Sebenarnya orang yang terlalu sayang ni dia maksudnya dia orang kata harapkan orang tu yang dia sayang tu menghargai dia. Tapi sebenarnya penyakit yang dia dapat tu ialah kehancuran dalam hati dan terlalu dalam. Boleh mengakibatkan seseorang yang orang kata akan fobia bila akan jadi sesuatu nanti. Okey, itu pendapat mereka di luar sana. Kami kembali tumpukan perhatian kepada komen-komen di Facebook. Banyak ni, terutamanya daripada wanita. Antaranya, wow, Nur Fadilah Cik Mat, dia kata,
Betul tu Abang Farin. Kadang-kadang depan kawan-kawan sayang sangat si isteri tu. Belakang kawan-kawan, Masya Allah. Okey. Terhibur kami membaca. Okey, baik. Puan Suzana, mungkin di sini ada soalan daripada penonton kami. Sher Shah bertanya, macam mana atau bagaimana untuk kita mengetahui sama ada kasih sayang itu ikhlas? Baik. Dia kalau kata kita menyayangi orang lain, ikhlas tu maksudnya tidak ada apa-apa syarat yang ketat lah. Okay. Ikhlas kita bagi kasih sayang dengan sepenuhnya, kita menyayangi dia tanpa menganiayai dia. Okey, jadi kalau kita menerima pula, sama jugalah tidak ada penganiayaan. Maksudnya kita yang disayangi ini tidak merasa terseksa. Tapi kalau kata contoh, kita tahu dia sayang kita tapi kita rasa tak selesa, kita rasa serabut kan. So itu bukan kasih sayang tulus. Tapi kalau contoh katakanlah bila kita bersama dengan orang yang mengaku sayang kita, kita rasa happy, kita rasa tenang kan. Kejap ni kerja kan, kita sabar nak balik. Contoh kan. Okey. So itu maksudnya kasih sayang yang kita terima ada kasih sayang yang tulus. Tapi kalau alamak dah pukul 5 ke tak nak balik dah. Contoh kan. So tak nak balik tu maksudnya kasih sayang yang bermasalah lah. Betul. Yang sampai rimas tak nak jumpa kan. So itu antara kasih sayang yang bermasalah sebenarnya. Okey, satu penjelasan yang cukup ringkas dan juga mudah tu. Kalau kita rasa rimas dengan orang yang menyayangi atau orang yang kita sayang tu mungkin ada sesuatu lah. Okey, saya kira kita dah secara umum juga kita dah bincang mengenai tentang terlebih sayang dan mudarat serta masalahnya. Okey, baik. Katalah kita dah berada dalam situasi ini. Betul. Okey, bagaimana kita sebenarnya untuk memperbetulkan diri kalau mungkin kita dah terlebih sayang tu ataupun kita menjadi mangsa kepada keadaan terlebih sayang ni, Puan? Baik, yang kita nak kena faham sekarang ni, keadaan individu yang bersikap terlebih sayang ni biasanya ada sejarah yang tersendiri. Okey, dia mungkin ada history dulu dia pernah ditipu ke ataupun keadaan dia membesar dalam keadaan yang semacam itu, jadi dia praktikkan yang sama. Jadinya kalau kata kita, anda sendiri yang mendengar sekarang ini, okey, atau anda jadi mangsa, pastikan anda mendapatkan bantuan. Bantuan maksudnya anda perlu terapi untuk meyakinkan diri anda sendiri bahawa anda sebenarnya salah dalam menyayangi seseorang ataupun anda salah dalam disayangi oleh orang lain, sebab hanya dengan bantuan saja anda boleh jadikan keadaan tadi biasa-biasa semula. Dan paling penting untuk jadi kasih sayang yang tulus ikhlas tadi, okey, kepercayaan. Sebab biasanya posesif ini disebabkan kepercayaan itu rendah. Kecurigaan itu tinggi. Jadi bila terlalu curiga, keyakinan itu tidak ada, kepercayaan tak ada, maka akan jadi masalah disebabkan oleh terlebih sayang. Baik, maksudnya kita boleh faham situasi dan individu itu, tetapi jangan kita berikan ruang untuk kita jadi mangsa. Betul. Dan mungkin kata akhirnya terlebih sayang ni boleh membawa bahaya. Betul. Kalau ikutkan akak, terlebih sayang memang bahaya. So biasa-biasa saja. Bahagiakan tu jadi payah. Jarang-jarang. Dalam akak payah sangat. Saya kira sebenarnya perkataan sayang ni harus ada garisan pemisahnya di antara rasional, kewarasan, ketaatan maupun jangan salah gunakan perkataan sayang, Zugi. Betul. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Puan Suzana atas perkongsian hari ini. Dan anda di rumah, kami pasti apa yang dikongsikan Puan Suzana, bukan semua orang boleh orang kata ada kata sepakat lah. Betul. Tapi kita cari keseimbangannya, kita cari batasannya.